Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. USD Kanada untuk minyak masih lagi tertekan dengan ada penangguhan rundingan mengenai production cut. Tapi apapun minyak masih maintain di sekitar $45 dan kita boleh sustain melepasi daripada $45, kita akan nampak minyak Kanada pun akan mengukuh juga. Setakat ni minyak boleh dikategorikan stable. Stable dekat $45. Okey, tu untuk USD Kanada drop 0.18% pada hari ini disebabkan kelemahan USD itu sendiri dan turun 0.29% untuk semasa. So apa yang kita nampak sekarang USD CHF 0.29 jatuh, drop. Dia sikit lagi nak break 0.9 ada lagi 50 pip. Itu adalah level-level yang penting juga, big round number. Dan kita seterusnya kita lihat AUD USD. AUD USD semasa apa yang kita nampak adalah 0.15 kenaikan pada hari ini. Tak besar sangat untuk komoditi dolar ni. Dan seterusnya adalah NZD USD masih maintain mendominasi pasaran pada minggu ni, daripada semalam campur hari ini, dan NZD USD masih lagi dalam keadaan yang kukuh. Okey, ke atas lagi New Zealand USD. Semalam tengok masa waktu US Open macam ada berlaku sedikit correction, tapi ingatkan correction tu berpanjangan. Tetapi dia turun sikit je. Lepas tu dia continue naik semula. Okey, Euro GBP. Euro GBP menarik sebab euro pada waktu euro tadi euro masih maintain merupakan currency yang kukuh. GBP dia U-turn. Okey, kalau tak GBP merupakan currency yang agak kukuh juga pada sesi Asia, tetapi dia berlaku U-turn waktu euro tadi. So euro GBP menaik sebanyak 0.4% sebenarnya pada hari ini. Tu agak menarik untuk euro GBP. Dan seterusnya GBP JPY, GBP dah melakukan U-turn dan tak berapa banyak gain untuk GBP JPY, tapi dia dah break 139 dan big round number yang terdekat adalah 140. Okey, so untuk GBP JPY masih lagi dalam trend menaik, cuma kita nak lihat ke manakah hala tuju seterusnya untuk GBP JPY. Setakat ni 139.09 untuk GBP JPY. Crude oil tak banyak sangat pergerakan, masih bermain di sekitar open price, 0% hari ini punya pergerakan. Pada waktu US nanti, waktu US Open, kita lihat waktu malam nanti ada tak minyak ada berlaku apa-apa pergerakan yang menarik. Setakat ni tak nampak apa-apa. Dan sebab dia punya penangguhan akan berterusan sehingga hari Khamis nanti untuk rundingan tentang production dia. Dan gold agak menarik. Gold pada hari minggu lepas dia bermain di 1,700 dan pada hari ini dia dah masuk 1,800. So dia tengah melakukan sedikit bounce daripada kejatuhan tu. Okey, so untuk gold bermain daripada open price sebanyak 1.63% kenaikan untuk gold. Setakat ni dia dah break 1,800 daripada bottom, dia dah break 1,800. Dan next adalah Bitcoin. Bitcoin meneruskan perjalanan dia ke utara. Okey, Bitcoin meneruskan perjalanan dia sebagai salah satu security yang paling perform. Menaik dan juga menaik. Pada minggu lepas dia drop $3,000-4,000 dan pada minggu ni dia bounce balik naik semula $4,000. Okey, dia dah bermain sama level dengan minggu lepas punya high. Okey, 19,000 dan kita nak lihat dia break 21,000. Okey, untuk Bitcoin. Dan tadi saya ada nampak dekat investing pun ada cerita pasal kripto. Kripto strong untuk sesi terakhir pada tahun ni. Okey, kripto kebanyakannya memang naik ber-100%. Okey, untuk kripto terutamanya Bitcoin, Ethereum, Ripple, banyak lagi. Sama sekali trend dia menaik ke atas. Okey, tu sahaja kita punya review untuk beberapa pair dan juga beberapa komoditi utama untuk setakat ni. Dan kalau kita susun
satu-satu currency daripada paling kukuh ke paling lemah. Euro, New Zealand, CHF merupakan currency yang boleh dikategorikan kukuh pada hari ini, dan currency pertengahan GBP tak juga. AUD dan juga Kanada boleh dikategorikan currency pertengahan, dan yang lemah GBP, USD dan juga JPY. Okey, itu antara currency yang lemah pada hari ini. So, apa yang kita nampak paling cantik adalah padankan yang lemah, padankan yang kuat. So, kita akan dapat arah untuk minggu ni. Okey, dan jom kita buka sekejap apa plan kita pada minggu ni. Pada minggu ni apa yang kita nampak adalah yang ini. Ini kita punya plan. Kita nak cari peluang buy New Zealand, AUD dan Kanada. Ini adalah komoditi dolar yang menjadi pilihan utama. Dan berdasarkan daripada scoring method, yang ini, New Zealand mendapat markah 8. Maksudnya pada minggu ni pilihan kita adalah New Zealand sebagai first choice, first currency yang paling dominan sejak 2-3 minggu ni. So dia merupakan currency yang pertama kita akan pilih untuk buy. Dan AUD yang kedua, Kanada yang ketiga untuk minggu ni. Dan untuk currency sell pula, USD -7, JPY -7 dan CHF -3. So apabila kita padankan antara yang kuat dan lemah, NZD USD pilihan pertama, NZD JPY pilihan pertama. So itu adalah kelompok first choice kita. Kalau kita nak trade, paling best, arah paling jitu adalah New Zealand USD dan juga New Zealand JPY. Okey, pilihan kedua adalah AUD USD, AUD JPY. Itu adalah pilihan kedua. Okey, itu sahaja berdasarkan daripada scoring method pada minggu ni. Kita ada group buy dan group sell, dan kita hanya kerja nak main padankan dia. Mana yang paling best kalau kita nak padankan dia. Okey, jom kita lihat kepada trade idea. Trade idea kita semalam tak dapat buat sebab investing rosak, dan kita buat pada minggu ni, pada hari ni. Esok jangan lupa besok kita ada Facebook Live terakhir untuk saya pada tahun 2020. Terakhir selamanya ke? Tak tahu lagi. Tengoklah apa yang jadi pada tahun depan. Kalau saya masih kekal, kekal lah. Okay, macam ada hint-hint pula. So itu dia. So setakat ni besok adalah Facebook Live yang terakhir untuk tahun ni. Dan kita akan tengok macam mana perjalanan tahun 2021. Apa yang kita akan plankan, mesti ada yang lebih menarik. Zuli pun tak, Zuli kekal. Zuli masih ada plan untuk dengan SM. Saya ada juga. Mungkin ada. So tapi tak pastilah. Tapi kita tengoklah macam mana tahun 2021 apa game dia. Alright. So apa pilihan pertama tadi? NZD USD. So tinggal seorang instructor. Tak, saya ada je. Setakat ni ada je. Tak tahu lagi 2021 punya plan macam mana Cuma tu je lah. Pada tahun ni, besok adalah Facebook Live terakhir dan kita ada grand webinar. Jangan lupa join esok. Ada hadiah macam-macam. Best. Grand webinar nanti 19 hari bulan nanti. Okay, tu saya berganding bahu dengan Zuli. Memerangi. Akan sembang pasal itulah apa yang menarik, apa yang patut kita buat pada tahun depan nanti. Okey, NZD USD. Apa yang menarik NZD USD? NZD USD kekal trend dia menaik. Haikal pala ni, Berut, Mimun. So, apa yang kita nampak NZD USD tak nampak lagi petanda-petanda apa yang dia nak buat ni. Setakat ni memang ke atas je. Sekejap tengok ada tak resistance sebelah ke. Okey. Tak nampak apa-apa lah. Sekarang ni sampai sini. Dia dah kat high dah ni untuk salah pula. Okay, which one? Okey, ada satu resistance yang terdekat. Ni untuk apa ni? Untuk NZD USD. So dia dah sampai sebenarnya, dah sampai satu resistance utama juga.
sebelum next move dia pada tahun lepas 2018, 2 tahun lepas. Okey, ni dia tengah test resistance ni. So apa yang kita nak lihat, adakah berjayakah dia break ataupun dia teruskan menurun dahulu, tu kita tak pasti. Kita akan lihat pada apa price action yang ada. Okey, tu yang kita akan lihat dekat sini. So next adalah kita nak markingkan dia punya support. Di antara support-support yang popular dah. Bawah ni. Baik. Bawah sini. Okay, so yang dekat kat sini lah. So kalau saya pun nak lihat tak nampak apa-apa lah. Saya nampak dia kat atas. Dia kat atas. Kalau nampak dia turun pun, sekejap kita markingkan support yang dekat sini ada tak. Okay. So kalau kita tunggu dia menurun. Okay, tunggu menurun. Kalau contohnya kita ambil ini sebagai flat. Okay, yang ini sekejap saya drawkan satu Fibo. Dia punya tu senang je. Macam ni. So, kalau contohnya dia melakukan penurunan, tempat mana yang saya suka adalah di sekitar sini. Okey, di sekitar sini. So, kalau dia melakukan penurunan, ini contoh kalau kita ambil ni flat, tengah membuat correction flat. Okey, bentuk dia macam ni. Atas, sini. Dan juga kat sini. Dan dia melakukan penurunan ke bawah. So, dekat situ baru kita cari peluang untuk sambung buy. Okey, apa pun kita tengok pada price action macam mana hasil dia. Setakat ni inilah yang kita nampak. Biarkan dia jatuh sampai ke kawasan yang best baru kita masuk buy semula. GBP JPY sekarang H4 wave 3 boleh buy ke? Pasal wave kita tengok dulu dia punya ni drawing. H4 masuk wave 3. Terpulang kalau ikutkan cari correction Kejap nanti saya akan tunjukkan correction mana yang korang nak cari. Okey. Sekejap. Nanti saya tengok. Kat sini 1, 2 ni. Tengok ada tak benda menarik. Okey Wilmon. Kalau tak kita boleh start untuk buy GBP JPY. Tapi GBP JPY plan pada minggu ni ada tak? GBP tak ada. Tapi tak apa. Kalau tu kita try buat. Tengok macam mana hasil. Okey, ni kita buat pilihan pertama dulu. Ini adalah pilihan pertama. Dan next adalah pilihan kedua. Okey. Pilihan kedua. Pilihan kedua kita adalah NZD JPY. Pilihan kedua pula. Pilihan pertama juga. Kita ada dua pilihan pertama Okey, untuk sekarang ni apa yang kita nampak support, baru break resistance dan kita ada betul-betul resistance. Betul-betul tu dah tak ada. Yang ni adalah atas lagi. Okey, dan seterusnya support lain kat bawah sini satu. Ni yang dekat. So kita buat yang dekat je lah. Contoh kalau kita cari peluang untuk buy, sama juga. Saya akan tunggu buat macam ni. Okey. Kat bawah sini baru saya akan cari peluang untuk buy. Setakat ni tak nampak. Nampak dia masih naik lagi. Okey, NZD JPY kita tunggulah dia melakukan correction ataupun dia dah start nak naik atas. Kalau dia break ke atas ni, mungkinlah. Kalau dia break atas tu kita tunggu ke atas contoh dia break. Dia break ke atas, kita tunggu dia membuat correction macam ni. Okey. Kalau dia break, kita tunggu dia buat macam ni baru kita masuk buy semula. Okey, ni untuk NZD JPY antara pilihan pertama juga pada minggu ni. NZD JPY tapi nampak dia naik. Kita dah nampak divergent. Kita tak nak tunggu bilakah dia membuat correction. Sama ada correction jauh ataupun correction cetek. Tu kita nak lihat. Okey, next pilihan kedua AUD USD. AUD USD kita sebenarnya kat atas juga tau. AUD USD kita ada resistance kat atas ni. Okey, dan support satu, support dua, dan kita ada satu yang ini. Resistance berikan support. Okey. So, untuk AUD USD pula, kita dah nampak dia dah start melakukan penurunan.
Okey, dekat mana tempat-tempat yang menarik untuk kita tarik fibur? Contoh, let's say kita tarik macam ni So, kalau saya pun tunggu di bawah. Di sekitar sini Di sekitar sini antara tempat yang paling best untuk saya cari peluang buy. Untuk apa ni? AUD USD. Okey. Ni tunggu sampai ke bawah sini. Dan baru kita cari peluang untuk buy apabila price sampai ke bawah sini. Okey, ni untuk AUD USD. Boleh tak sell? Terpulang. Kalau kita rasa kita suka nak sell, sell lah. Tetapi kalau saya relax dulu. Saya akan check peluang untuk buy sebab plan kita memang untuk buy. Untuk follow arah, follow trend. Kalau siapa yang suka lawan trend, terpulang. Kalau saya akan tunggu di bawah baru saya akan masuk buy. Okey? Tunggu di bawah situ. Itu yang saya plan. So, lagi satu last adalah AUD JPY. Maka ni kita masuk GBP JPY. Okey, AUD JPY kita nampak dia masih test lagi sekitar resistance yang ada. Okey, ni resistance 1, resistance 2. Dan kita ada satu lagi resistance yang baru dia tembus. Sebenarnya dan support sini bawah. Bawah sini satu dan bawah sini satu. Okey. So, kita ada beberapa kawasan support dan juga resistance. Kalau saya tak nampak apa-apa untuk AUD JPY. Melainkan kalau dia melakukan penurunan. Senang cerita kalau dia turun ke bawah tu, baru menarik. Dia melakukan penurunan macam ni ke, baru best. Okey. Ini mungkin kita boleh assume dia sebagai triangle ke, lepas tu dia membuat satu correction ke bawah. Buat correction ke bawah, baru kita check buy semula. Okey. Kalau yang ni kita ambil ni, tunggu untuk breakout daripada sini pun untuk buy, terpulang siapa yang nak suka buy. Tapi sekarang dia tengah test kawasan resistance. Resistance tu nampak gagal untuk tembus dan kita lihat adakah dia berjaya ke atas ataupun tidak. So ini mungkin boleh kita assume sebagai satu correction dia. Okey. Dan sini adalah sebagai satu triangle. Kita nak lihat berjaya tak dia break ke bawah, lagi cantik untuk kita buy daripada bawah. Kalau dia break ke atas, mungkin dia akan teruskan perjalanan dia ke atas sampai ke next resistance. Okey, berapa besar kejap saya. Contoh daripada bawah sini sampai ke atas sini, kita tarik dia. So kalau breakout ke atas tu, betul-betul sampai ke, lebih kurang nak sampai ke kawasan resistance yang sebelum. Bro, GU dengan EU. Okey, sekejap lagi Okey, tu untuk AUD JPY. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Okey. Pilihan dia adalah saya nak cari peluang buy. Alright, sekarang kita on demand. Ada GBP JPY dan juga GBP USD. So, untuk GBP JPY, si siapa tadi? Kita buat. Saya suka buat label dulu. Label mana yang saya nak? Try terapkan benda yang sama lah. Apakah label-label yang korang suka untuk cari tahu apakah benda-benda yang kita nak kat situ. Kita ada resistance sekarang, dan support, dan itu dah cukup. Okay. Dan contohnya, let's say, okay, siapa ni? Tadi siapa tanya? Wimon. Tadi cakap ini dah nak start 1, 2, 3. Okay, boleh tak kita check peluang buy? Okay, kita tengok saya nampak macam ada bentuk ni, bentuk flat. Okay, kita tengok betul tak sampai kawasan yang best situ. 1, 2, 3. Okay, ini kalau cakap wave 2 dia adalah satu correction. Dan kita tengok betul-betul sampai 1618. Dan dia break dia bounce naik ke atas. So, senang cerita dia dah ada peluang untuk teruskan perjalanan ke atas. Okey, meneruskan perjalanan ke atas. So, terpulang kalau contohnya kita nak buy, boleh, tak ada masalah. Sebab sini kalau kita assume macam tadi macam drawing. Okey, Zuli letak 2 sini 1, 2. Ni yang warna biru ni adalah di time frame H1. Okey, di time frame H1. So, mungkin 1, 2, 3. Perjalanan ke 3. Okey, tak ada masalah. Dan kita nak buy kat sini, stop loss kat mana? Stop loss mungkin di bawah. Tapi mungkin kita buy tu adalah di kawasan yang tengah-tengah. Mana tadi ni? Kawasan tengah-tengah. Tapi ikut kita punya tu, contoh kita ambil sekarang punya harga untuk kita buy kan. Sekarang punya harga kita buy dan di manakah target kita? Kita target Allah akan tulis. Sekejap
142.58. 142.58 dan kita punya stop loss lebih kurang situlah. Okey, lebih kurang situ. So ini adalah kita punya tu. Kalau contoh kita buy sekarang, ini adalah kawasan stop loss dan ini adalah kawasan target kita. Alright. Kalau bergantung daripada apa yang kita nampak mapping, contoh kita nak layan dah nak naik ke atas. Kita nak ambil peluang layan wave 3 terpulang. So memang JPY dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan currency yang tak perform, dan mungkin kalau kita nak buy pun cantik juga. Stop loss bawah. Okay. Stop loss bawah. So terpulang, tengok apa yang kita plankan. Kalau macam ni, inilah GBP JPY kita cek peluang untuk buy sebab nak meneruskan perjalanan ni ke atas. Okay, kita tengok GBP JPY daily. Kat mana dia punya target. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jauh sampai 150. Itu target dia. Tengok Julie punya lukisan. Trend dia ke atas dan kita mencari peluang untuk ke atas. Buy. Okay. Layan je lah. Tekan je lah buy. Tekan je lah buy. Tekan je lah. So tengok daripada ni berapa position size. 117 pips stop loss. Daripada current price sekarang. Okay Wimon. Daripada current price sekarang. So ada berapa soalan dekat ni? So GBP USD dengan Euro USD. Palani request. GBP USD sebenarnya 134 ni adalah satu resistance yang agak penting juga. Tengok berkali-kali kita test kat situ. Test turun dan kita lukiskan support dulu. Okey, dan kita tengok pula. Alright, ni sideway. Kita tunggu. Nak tunggu apa lah? Kita tengok GBP USD dulu punya. Dia drawkan kawasan ni ABC. 1, 2, 3. Yang ini adalah leading diagonal. Hasan Minhad. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okey. Apa tadi cerita? Ayan pula. Ni leading diagonal. Ni leading diagonal wave 1, korektif wave 3. Okey, dan sekarang correction 4 dan perjalanan ke wave 5. Okey, perjalanan ke wave 5. So itu untuk GBP USD. Alright. So let's say price berjaya break. Mana best? Kalau saya ni dah see dah habis correction. Sekejap saya tengok, saya drawkan sekejap. Jadi letak sini correction. Yang mana? Ni. Correction 3, 4 dia ambil A, B, C. A, B, C apa dia punya bentuk? Ini zigzag. Flat. Zigzag. Kot. Sekejap saya tak dapat cam. Mungkin jadi turun ke time frame yang rendah kat sini dia punya tu. Kalau saya draw as a triangle. Okay. Kalau saya draw as a triangle. Right. Ke situ dan di sini. Okay. So saya draw as a triangle dan contohnya A, B, C, D, E. Sekejap. Dia triangle, dia daripada bawah. A, B, C, D, E. Okay. Macam ni. Saya letakkan A, B, C triangle. A, B, C, D, E. Okay. So kita menjangkakan kalau contohnya macam ni, kita akan cari peluang untuk buy bila dia dekat bawah sini. Okay, kalau kita ambil break triangle. Sebab pada ni, sebab tadi Julie draw as saya tak pasti zigzag apa, zigzag ataupun flat A, B, C. So saya nampak A, B, C, D, E dan saya tunggu dia melakukan bounce sampai sini. Dah kat trend line ni dia dah bounce. So contoh kalau kita cari buy sekarang. Okay, kalau kita cari buy sekarang, okay boleh tarik. Kita punya dekat kat sini je. So bawah ni kita stop loss.
Okey. Ni, soalan ni. Ni untuk GBP USD. Kalau itu kita ambil sebagai triangle lah. Kita ambil sebagai triangle dan perjalanan ke wave 5 kan. Perjalanan ke wave 5. Okey, wave terakhir. So mungkin relevan juga. Make sense lah benda ni. Di ke atas ke 5. Okey. So ini mungkin yang adalah yang nampak. Apa yang saya nampak last corrective dia adalah triangle dan dekat bawah tu tempat kita check peluang untuk buy dan atas ni adalah target kita. Okey. Ni untuk GBP USD. Okey. Ada apa-apa lagi? Oh, gold. Okey, jom kita try buat gold. Gold nampak lepas turun dengan gembira dia naik dengan gembira. Okey. Lepas turun dengan gembira dia naik dengan gembira. So setakat ni sebenarnya dekat bawah dah. Dia dekat bawah dah untuk gold. So kita markingkan ini adalah satu support beta resistance dan kita ada kawasan persinggahan pertama dan sini support dan kita akan drawkan satu untuk orang yang ini. Apa yang saya nampak berdasarkan besar punya ni yang pada minggu lepas. Okey, dan kita dah masuk sikit lagi bawah sini masuk ke kawasan dia hampir daripada atas sini dan sini kita dah hampir masuk ke kawasan dia 1739 dan sekarang dia bounce balik sampai ke atas hampir sampai ke kawasan kawasan resistance kita. Okey, kawasan resistance kita. So kalau kita nak ambil sell sekarang, apa yang korang nampak adalah mungkin ini short punya correction. Okey, short punya correction di sekitar sini. Kalau kita nak kenakan dengan apa tu, apa namanya tu, dengan Fibo dekat atas ni contoh kita anggap dia sebagai flat punya correction, atas sini adalah peluang untuk tu. Saripah Aminah, graf ni untuk platform H4 ke? Yang ni H1. Okey, yang ni untuk H1. Okey, untuk goal ni apa yang saya nampak adalah untuk H1 je lah. Dia tengah melakukan correction. Kenapa tak buat, saya tak buat either way complete macam Zuli. Zuli ada buat goal punya. Okay, ni goal punya Zuli punya complete. So kita nampak betul tengah buat correction 4 dan ada perjalanan terakhir ke wave 5 sebelum dia buat satu correction besar dan melakukan penurunan terakhir. Okey, ni H4. Ni Zuli punya buat H4. So apa yang saya buat adalah last correction. Apa yang saya nampak? Ni saya buat di time frame H1. Apa yang saya nampak sekarang adalah dia tengah melakukan correction. Sikit lagi sampai kawasan sini. Contoh kalau siapa yang nak cek peluang sell adalah di sekitar atas sini. Kena tulis. Okey, dan target adalah 1740 sini sekitar bawah tu. Okey, kita letak stop loss atas tu sikit 1820. 1820 dan apa tadi? Target 1740. Okey. Risk reward 11. 11.4. Contoh stop loss atas tu. Atas sikit lah jangan 120, naikkan sikit. 1840. Okey, tinggi sikit. Okey. So ini kita punya tu. Time frame yang normally use atas cadangan macam newbie better use H4 kan. Dia macam ni nak dengar pepatah tak? Dengar pepatah tak? Ada satu benda yang saya dapat daripada artikel, ada baca artikel. Beberapa artikel yang bagi tahu. Contohnya untuk newbie ataupun untuk yang beginners, untuk yang baru start tak direkomendkan. Kebanyakan semua sekali tak rekomenkan untuk scalping. Faham tak? Scalping kita perlu input yang banyak, perlukan experience, perlukan knowledge, perlukan macam-macam. Kita perlu sensitif kepada perubahan sentimen. So benda-benda tu amat untuk beginner tak dapat nak cope lagi. So dinasihatkan adalah gunakan di higher time frame, jangan scalping. Okey? Tapi ramai yang suruh scalping.
Nak cakap tegak ke tak nak cakap belok-belok sikit? Kalau nak cakap-cakap belok-belok sikit, mungkin orang tu lebih bagus untuk guide newbie untuk scaping. Okey. Dan kalau contohnya saya cakap tak ada apa-apa interest, saya tak recommendkan untuk scaping. Sebab kita perlukan banyak benda untuk kita fokus. Banyak benda yang perlu kita tahu dan kita faham dan kita perlukan experience sendiri. Trade guna elite wave H4 and daily berapa hari sampai TP? Trade guna elite wave. Zuli dia tak trade guna elite wave tau. Korang kena faham, benda ni bukan dia buat guna untuk trade. Dia guna untuk lihat. Price ni kat mana? Okay. Apabila dia nak trade, dia bukan layan dekat impulse. Dia layan dekat correction. Okay, contoh. Sekejap dah ada marking kan. Ni ada Euro AUD, dia merahkan sini. Apa yang dia buat adalah, sekejap kat mana time frame dia marking ni. Okay. Contoh. Dia nampak perjalanan ke bawah. Okay, yang ini 1, 2. Okay, apabila price tak bagus sebab tak nak cakap, Kian. Itulah jawapan dia. Okay. Scaping, kalau jujur dia perlukan experience lah. But kalau untuk newbie, nampak macam apa nak cakap Kalau contohnya ada orang nasihatkan, contoh lagi-lagi kawan tu ada interest dan dia bagi tahu korang kena scaping ni, apa yang signal kita orang bagi, korang follow dia, lepas tu exit cepat-cepat. Yang tanggung rugi, tanggung tu semua sekali risiko kita. Dan kalau contohnya untuk scaping, korang perlu banyak benda yang perlu pertimbangkan. Okay? Dan saya recommend kalau contohnya kalau korang tak scaping, korang trade betul-betul ikut lot, betul-betul ikut SOP, sebenarnya tak akan, nak cakap tak akan MC tu hampir pada 70%, 80% lah. So senang cerita lah, untuk yang baru janganlah scaping. Tegak je. Jangan scaping lah. Sebab benda tu, scaping susah lah. Bukannya tu, dia macam ni banyak kalis banyak kalis. Sebab mungkin yang join ada interest juga. Okey, betul dulu saya dilayan macam tu, salah kawan, menyesal. Okey. Siapa yang faham je lah. So macam tu. So saya ambil pendekatan, kalau gunakan lot yang sesuai, kenakan dengan risiko yang kita nak ambil, baru okey. Baru kita rasa macam ni trade. Dia tak stres, dia tenang dan kita boleh buat macam-macam. Okey, apa lagi? Euro JPY. Okey, last Euro JPY sebelum kita masuk harmonik. Euro JPY. Zuli dia ni, dia correction. Ingat untuk impulse kita nak jangkakan price pergi sampai boleh benda tu lah benda yang penting. So bila kita sembang jujur ni, dia menyakitkan sebenarnya. Okey, jom teruskan. Euro JPY. Okey, Euro JPY. Last Euro JPY. Euro JPY trend muka atas. Okey, tengok sikit view besar. View besar kita nampak dia mungkin. View besar nampak ke bawah. Okey, Euro JPY nampak view besar dia ke bawah dan sekarang resistant. Let's say lah korang nak ambil sell. Let's say ni tak ikut format maksudnya kita tak ikut arah. Kita tengok pada structure sekarang. Tak ikut plan dekat dalam Excel tadi. So kalau sekarang, kalau saya nampak, alah janganlah rosak, belum save kot. Okey. Okey Kalau contoh sekarang kita ambil sebagai dia tengah membuat correction. Okey, tengah membuat correction. Right. Saya test sini 1, 2. Okey, tak sampai jauh lagi.
Jauh sampai atas. So kita nak tengok level sampai sekarang ni. Kalau kita ambil zigzag yang sekarang, okey. Macam ni senang senang macam ni. Kawasan yang korang nak lihat adalah ni. Ini adalah expected punya area. Alright. So, benda paling best adalah kalau dibuat ni. Mana lah? Break lah. Break dengan gembira sampai kawasan sini. Okay. Sampai kawasan situ, baru korang cari, tunggu price melakukan penurunan. Kat sini. Tunggu dia masuk sini. Ini adalah tempat yang best. Okay. Kalau kita assume perjalanan untuk Euro JPY ke bawah. Kita tengok kejap Zuli Euro JPY dia letak apa? Macam letak ke atas. Zuli dah letak ke atas Zuli dah letak dia ke atas. Movement dia ke atas. Okay. Sebab Zuli dia synchronize semua sekali kenali trend kan. Tengok trend lah. Macam Zuli dia nampak perjalanan dia ke atas. Ikutlah bergantung apa yang kita nampak. Macam saya nampak semasa macam dia tengah membuat correction ke bawah. Ini adalah apa kata higher low yang di break. Higher low yang di break dan ini adalah higher high yang belum break. So saya nampak perjalanan dia ke bawah. So apa pun yang berlaku, saya akan lihat dia buat correction, lepas tu baru ke bawah dulu. Tu dia. So tunggu dia break high sini, resistance sini, sampai ke sini, baru kita check peluang untuk sell. Tu dia. So cukuplah Euro JPY. Siapa yang tanya tadi Euro JPY? Hasan apa tadi? Haikal. Ni untuk Euro JPY tunggu break dulu. Break best. Tunggu dia break sini sampai ke sini, baru kita check peluang untuk dia turun. Alright. Itu dia. Ini untuk Euro JPY dan kita savekan kejap kita punya ni. Trade idea week terakhir Disember. Week terakhir pula, bulan terakhir. Saya trade gold je. Gold macam tu lah, gold sikit lagi. Sampai atas ni baru layan. Perjalanan dia teruskan ke bawah. Okey. Tu untuk gold. So, jom kita masuk harmonik. Harmonik kita dah memanggil-manggil. Harmonik pattern adalah pattern yang kita layan rama-rama ke ketam. Melayu habis Rama-rama, ketam, apa lagi binatang ada. Apa lagi binatang dia bagi? Saya crap kejap kita tengok apa benda bentuk dia. Okey, harmonic pattern. Kelawar. Kelawar. Melayu. Kita melayukan je. Harmonic pattern macam mana kita nak kenal pasti pattern. 5 point pattern dan bagus tak bagus guna pattern ni. Okey, pembuat pattern adalah H.M. Gatley pada tahun 1932 dan disambung oleh Scott Carney. Bukan Mark Carney Scott Carney dalam buku Harmonic Trading. Okey, harmonic pattern adalah pembentukan pattern berdasarkan daripada Fibo punya. So, siapa yang nak main pattern perlu expert, perlu hebat dalam penggunaan Fibo. Dia maksudnya memang kena faham penggunaan Fibo 100%. Baru kita boleh main pattern ni dengan gembira. Okey. Macam mana kita nak kenal pattern ni, dia ada terbahagi kepada 5 point. Okey, X, A, B, C dan D. Dan dia ada bentuk bat ke apa ni kata butterfly, crab, cypress. Apa benda bentuk dia, nanti kita tengok bentuk dia. Dan itu sharp. Bentuk-bentuk tu semua sekali adalah bentuk M ataupun bentuk W. Apa benda tu? Jom kita teruskan lagi. Ni sebagai contoh, ni bentuk M. Okey. Dalam 4 point ada letak A, B, C, D. Okey. Dalam poin-poin yang disambungkan X, A, B, C, D tu semua sekali berkaitan dengan Fibo punya level. Okey. Sama ada level retrace ataupun level bahagian extend. Okey, bahagian extension dia. Itu benda-benda yang perlu kita mahirkan dahulu. Okey, apa maksud 0.382 tolak 0.886? Ini adalah area. Maksudnya C ni dia jatuh di area 0.382 sehingga 0.886. Okey, B ni yang sebelah sini
Dia ni. Dia maksudkan perjalanan daripada XA adalah satu perjalanan yang panjang. Okey. Dan A ke B adalah satu retracement daripada XA 0.618. Okey. Dan yang ini pula D. D adalah boleh kita simpulkan sebagai satu tempat yang mana kita jangkakan price akan melakukan U-turn. Okey. Dekat D. Dekat mana price akan melakukan U-turn? Contoh dekat D ni kita jangkakan dia akan melakukan kenaikan. So dekat D ni. Okey. Dekat D ni area dia adalah bahagian extension BC. Bahagian extension BC. 1.13 sehingga 1.618. Extension BC. Tetapi dia adalah D ni adalah retracement X dan A 0.786. Faham tak? Semua sekali ada kaitan. Maksudnya D ni dia sambung ke sini bermaksud kaitan dia kat sini. Yang ini dia sambung ke sini, dia kaitan dia dengan ni. Okey? Itu benda-benda yang kita akan lihat bahagian projection untuk harmonic pattern. Okey. So, ini yang kita panggil sebagai potential reversal zone dekat D. Alright. Selepas kita dah ukur, dah main tarik-tarik fibo benda semua sekali, D. Apabila kita dah tahu kawasan D, kita nak jangkakan ke mana price tu akan pergi. Ini tempat entry adalah apabila selesai bentuk binatang ni. Bentuk binatang ni dah selesai, dekat D itulah tempat kita nak bergembira. Okey? Dan apakah saya ceritakan disadvantage dulu untuk pattern ni. Pattern ni disadvantage dia adalah manusia, trader akan jadi taksub. Contoh, kita lukis keluar bentuk kelawar. Okey? Bukan COVID keluar bentuk keluar bentuk kelawar. Bat punya pattern. So sampai dekat D, mantap kita tengok. Jadi dekat 0.18, ini jadi 0.886. Dan dia turun dekat D, turun sampai 1.618. Cantik gila, babe. Kita akan taksub, akan full margin kau dekat D. Sebab apa? Mana nak jumpa pattern macam tu? Perfect. Ini perfect dekat 0.618. Dia bounce naik ke atas. So benda tu akan mengganggu psikologi kita. Ini pattern nak jumpa dah lah 18 tahun sekali. Kalau kita tak trade, rugi ni. So kita akan tapau kau dekat D ni. Okay? That's why itu antara disadvantage kepada harmonic pattern. Kita akan terlalu taksub, akan percaya 100% benda ni kemungkinan jadi. Dekat D, kita dah tapau. Kita buy kat D. Okay? Ini antara 6 bentuk. Mana dia? 6 bentuk binatang yang kita ada. Okay? Gatli. Gatli nama orang, bukan binatang. Okay? Bat, butterfly, crab. Cipher tu tak tahu apa benda. Shark. Okay? Cipher tu apa? Binatang Cipher tu apa? Okay? Lepas tu shark. Ini antara 6 pattern yang kita akan cover. Okay? Alright. So, Gatli. Ingat bentuk-bentuk tu korang kena hafal pattern dia ni. Contoh, kena hafal yang ini. C, D. Okay? C, D. Sekejap Betul tak C, D? Betul. C dan D. Itu je. Dia punya tips korang nak hafal pattern ni. C comparekan dengan A. D comparekan dengan X. Okay? Faham? Faham Macam mana nak tahu pattern dia? Macam ni Gatli. C akan bawah A dan D akan atas X. Untuk bentuk macam ini. So kita akan tahu, ini adalah Gatli. Alright. Dah sampai dekat PRZ, kawasan potential reversal zone. Ini kita ada target 1, target 2 dan target 1 dan target 2. Ini tempat entry. Okey, kita nampak dia ada nak naik. Buy. Okey, buy. Dan kita tunggu stop loss bawah sini dan itu tempat kita entry. Alright.
potential reversal zone. Okay, X, A, B, C dan D. So kat situ Gatli C at bawah A, D atas X. So itu dia. Dan seterusnya, ni pun sama. Yang ni bentuk yang untuk sel pula. Dia punya nisbah-nisbah dia semua sama. Okay, tu je tips dia. Perbezaan antara binatang-binatang ni adalah pattern-pattern ni adalah D dengan X, C dan A. Okay, saya tak sempat tulis. Okey. Hafal. Okey. Ingat kan tips dia Gatli. D Hello. Test. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 24. Dah ada? Okey. Okey. Apa tadi cerita? C dan A C dan A, D dan X. Tu benda yang kita kena check. Dia D ni dia extend jauh lagi ke bawah. Alright? Dia extend jauh lagi ke bawah. Too bad. Okey, jom kita teruskan. Kita dah tinggal sikit masa. Tinggal lagi 3-4 minit je. Ni bad. Sama untuk tu butterfly, ni bentuk dia lain. Butterfly dia gang dengan satu lagi. Sekejap kita tengok. Ni kita tengok butterfly. C dan A, C tak lepas A, tak melepasi A. Tetapi D, dia melepasi X. Butterfly sama dengan satu lagi, sekejap lagi. Faham Take note. C tak lepas A, tapi dekat D tu dia Hello. Okey. Boleh. Cepat dah nak habis masa. Apa pasal dia webinar buat hal? Tadi apa tadi? Butterfly dengan crab. Dia sama bentuk. Okey? Dia sama bentuk. Alright. So C tak lepas A, D dia melepasi X. Tu benda yang penting. So korang tengok Tapi perbezaan dia ingat butterfly Gatli, dia sopan. Dia tak dia macam D dia biasa-biasa je. Tetapi crab dengan yang tadi atas tadi apa tadi? Dengan apa binatang? Bat. Gatli apa ni? Crab dengan Gatli dengan bat.
dia extend lebih-lebih. Okey? Dia extend jauh-jauh. So itu dia. So C tak lepas A, D dia extend jauh. Bawah melepasi X dan dia jauh lagi 3618 2618. Okey? Dan itu untuk dia sama pattern dengan butterfly. Tapi dia extend jauh. Okey? Dan ini crab yang tadi sama. Cepat. Ini cipher dan juga ada satu lagi last dengan shark. Okey. Ingat C dia melepasi A tetapi D dia tak lepas X. Okey? D tak lepas X, C lepas A. Okey? Tu benda yang kita kena tahu. Alright? C lepas A, D tak lepas X. Alright? Tu untuk cipher. Dan last kali shark. Shark C lepas A dan D melepasi. Yang ini D dia melepasi. Kejap. Kejap mana dia punya ni? Tibo. Kejap. D. Ni. Okey. So, apa yang korang nampak kat sini adalah area dia. Untuk shark ni, dia tapau semua area daripada sebelum lepas dan juga lepas daripada X. So, area dia untuk D ni besar. Okey. Untuk shark, dia boleh sesuka hati. Dia boleh jadi sampai sini je ataupun dia extend bawah sini. Okey. So, dia adalah dua-dua. Dia lepas C lepas A, D lepas X atau D tak lepas X. Itu untuk shark. Okey? Faham tu? Itu untuk bully shark dan juga untuk shark lah. Shark dia kategori bawah dengan cipher tadi. Cipher dia C lepas A dan D tak lepas X. Alright? Shark dia paling semua sekali. Dia ekstrim. So bentuk untuk shark ni kita susah sikit nak predict. Sebab dia besar sangat dia punya area. Okey. Cukuplah setakat tu. Rasa macam dah lapar. Okey, kita akan jumpa pada hari esok. Esok jangan lupa join Ada hadiah macam-macam tau. Nak bagi. Join tau Facebook Live. Pastikan semua sekalian join webinar ni menang. Kita bagi rahsia sikit. Tak ada. Alright. Semua sekali terima kasih semua. Haikal, Kian, terima kasih. Hasan, thank you. Isma Riza, terima kasih. Galih, thank you. Dan kita akan berjumpa pada Facebook Live pada esok hari. Alright. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.